Baik Yusof, bayangkan jantung anda tiba-tiba berdegup terlalu laju tanpa amaran, tanpa sebab yang jelas. Nafas pula terasa sempit, pening kepala dan ketakutan mula menyelinap. Inilah realiti yang dialami pesakit supraventricular tachycardia atau SVT, iaitu gangguan degupan jantung yang sering datang secara mengejut dan sukar diramal. Betul Akmal, dan bagi pesakit, perjalanan mencari punca dan rawatan bukan sekadar soal perubatan, ia adalah ujian emosi, keyakinan diri dan ketahanan mental. Laporan Connie Grace Ujan. Kini sebenarnya di klinik jantung Borneo Medical Center, tempat pesakit aritmia dirawat setiap minggu. Hari ini kita akan fahami bagaimana masalah elektrik jantung boleh mempengaruhi sesiapa sahaja dari remaja hingga warga tua. Gejala yang sukar diramal ini membuat ramai pesakit terlepas pandang masalah sebenar sehingga komplikasi muncul. Selama hampir 3 tahun, Daniel Chua hidup dalam tanda tanya. Degupan jantung yang datang dan pergi tanpa amaran menjadikan setiap hari satu kebimbangan. Walaupun sudah menjalani pelbagai pemeriksaan di beberapa hospital, punca sebenar masalah jantungnya masih belum dapat dikenal pasti. Sebelum ni saya ada jumpa pelbagai pakar jantung di hospital lain juga sebelum jumpa Dr. Ho. Okay. Kebanyakan dia orang cuba buat screening, heart screening untuk saya, tapi saya dapat cari sebab-sebab atau kenapa saya ada masalah inilah. Jadi yang ini saya rasa kadang-kadang dekat rumah saya tak ada buat apa-apa, saya relax, saya pun rasa macam jantung saya beating kuat. Tapi bila saya buat screening biasa tidak jumpa juga, so agak susah cari sebabnya lah. Keadaan ini membuatkan Daniel sering hidup dalam ketakutan, takut jika simptom itu muncul secara tiba-tiba tanpa sempat meminta bantuan. Atas saranan rakan dan ahli keluarga, Daniel, 43 tahun yang berasal dari Sibu, membuat keputusan untuk mendapatkan rawatan di Kuching. Di sinilah selepas menjalani beberapa ujian lanjutan menggunakan teknologi khusus, jawapan yang sekian lama dicari akhirnya ditemui. Daniel disahkan menghidap SVT, sejenis gangguan degupan jantung abnormal yang sering terlepas dikesan melalui pemeriksaan biasa. Sebelum buat doktor ada bagi tahu saya treatment untuk ini, irregular heartbeat, saya ada risau sikitlah kerana takut dia akan buat saya keadaan saya lebih teruk ke, saya pun ada risau lah kerana saya pun masih ada keluarga yang perlukan saya. Dengan cara doktor jelas kepada saya, dengan ubat yang saya makan sekarang, dari doktor lain, saya boleh mengurangkan ubat-ubat yang saya makan, mungkin dari 3 pergi 2 atau 1 saja. Pada awalnya, ketakutan jelas menghantui dirinya. Rawatan yang melibatkan jantung bukan sesuatu yang mudah diterima, apatah lagi apabila memikirkan keluarga yang bergantung harap kepadanya. Namun keyakinan mula terbit selepas setiap sesi konsultasi yang jelas dan terperinci bersama pakar. Sementara itu bagi Aaron Lim, tanda awal masalah jantung hadir dalam bentuk sesak nafas yang berulang. Pemeriksaan awal tidak menunjukkan sebarang masalah serius dan simptom itu sering dikaitkan dengan kolesterol. So after that, some weeks. Take some weeks, and then suddenly one night, I felt like my chest is really worsened than any times that I felt before. And then I straight away tell my family, bring me to BMC, and that's the closer one. Keesokan harinya, Aaron menjalani prosedur rawatan invasif minimum, satu teknik moden yang melibatkan kemasukan tiup kecil ke dalam jantung bagi menstabilkan degupan. Next day, Dr. Ho straight away do the
the procedure. Like I think it's they insert stem into my. So I do feel much better now. Berbeza pula dengan kisah Rinawati Pratiwi. Demi mendapatkan rawatan terbaik, dia sanggup menempuh perjalanan hampir 10 jam melalui jalan darat dari Pontianak, Kalimantan Barat ke Kuching. Berkongsi cerita, Rinawati berkata pada awalnya dia hanya merasakan ketidakselesaan di bahagian dada. Bagaimanapun pemeriksaan awal tidak memberikan jawapan yang jelas. Dan simptom itu berterusan. Lebih ketara apabila dia menjalani aktiviti lasak seperti mendaki dan meredah hutan. Kali pertama aku sering merasa sesak dada dan pikirnya mungkin ada sedikit rasa keraguan. Udah ketemu sih beberapa dokternya, tapi masih juga merasa tidak nyaman di bagian dada. Bagi seorang yang aktif, keadaan itu bukan sahaja menjejaskan kesihatan, malah menghalang kebebasan dan minatnya. Namun, selepas mendapatkan pandangan rakan dan menjalani rawatan di Kuching, segalanya berubah. Setelah melakukan operasi ini sama Dr. Ho ya, udah makin membaik dan saya tidak pernah merasa lebih nyaman berbanding sebelumnya. Teknologi perubatan moden dan kebakaran yang tersedia bukan saja memberi kelegaan, malah membuka peluang untuk Rinawati kembali menjalani kehidupan seperti sedia kala. Bagi Rinawati, Kuching bukan sekadar destinasi rawatan tetapi simbol harapan dan bukti bahawa rantau ini kini melangkah ke hadapan sebagai hub pelancongan perubatan serantau. Jangan lupa untuk ikuti siri ketiga hanya di Utama 740 Kodi Grace TVS.